Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Terlebih dahulu terima kasih saudari puan pengurusi majlis yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Pahlawan Azizi bin Mat Arif, Timbalan Ketua Polis Negeri Perak Darul Rizwan, yang berusaha Tuan Abdul Rahman Abdullah Thani selaku Ketua Pegawai Eksekutif PSP, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Polis Daerah dan seterusnya pegawai-pegawai kanan, dan tidak dilupakan rakan-rakan unit harta dan wakaf daripada PSP dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan pada petang ini, di permulaan daripada bulan yang seterusnya selepas daripada bulan Syawal, iaitu bulan Zulqa'dah, yang menghampiri kita kepada penghujung bagi tahun 1443 Hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan pertemuan kita pada petang ini atas aturannya. Walaupun saya mengakui bahawa waktu ini tidak dinafikan merupakan waktu yang sukar untuk kita mungkin membincangkan sebenarnya tajuk yang cukup penting untuk setiap daripada kita mengambil perhatian. Kerana yang berbahagia Datuk dan juga tuan-tuan sekalian, setiap daripada kita sebenarnya memerlukan dan juga perlu bekerjasama untuk perkara yang kita akan bincangkan pada petang ini. Kerana berkenaan dengan wakaf ini, untuk permulaan saya nak perkenalkan secara ringkas sahaja dahulu. Ia merupakan agenda yang besar bagi umat Islam, bukan di dalam negeri Perak. Dia merupakan agenda yang bukan juga di peringkat Malaysia sebenarnya, walaupun semakin terkehadapan. Dia sebenarnya merupakan agenda umat dan juga agenda global. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya negara-negara umat Islam pada saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan semula teknologi yang kian dilupakan sebenarnya. Tetapi disebabkan beberapa faktor yang mungkin kita tak dapat nak jelaskan pada petang ini, ia kembali semula kepada tempat yang sebenar, iaitu berkenaan dengan wakaf ini sebenarnya mampu menyelesaikan pelbagai permasalahan sebenarnya, termasuk juga kalau saya boleh menjuruskan kepada keselamatan negara sebenarnya. Kalau sempat nanti kita akan bincang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan mulakan taklimat ataupun perbincangan ringkas pada petang ini untuk kita melihat sedikit berkenaan dengan latar belakang. Sedikit sahaja saya nak sentuh tentang perkara ini. Kita akan pergi pada perkara-perkara yang penting sahaja. Nanti kalau sekiranya berkesempatan saya akan buka pada soalan. Sebab sebenarnya banyak perbincangan yang kita nak masukkan, tetapi disebabkan faktor masa dan keupayaan kita untuk bentangkan, kita akan fokus pada perkara yang penting sahaja. Jadi fikir secara berhad, seperti mana diterangkan oleh Tuan CEO tadi, merupakan anak syarikat milik penuh Majlis Agama Islam negeri kita sendiri, yang merupakan teras perniagaannya kepada 3 ataupun 4 perkara ini, iaitu berkenaan ladang kelapa sawit, iaitu dan juga penjagaan kesihatan. Kita ada hospital dan juga kita ada pusat hemodialisis sendiri, iaitu Hospital Ar-Rizwan tersebut, dan seterusnya ada pembangunan dari sudut hartanah. Dan yang terbaru pada tahun ini, kita merupakan pengurus dana wakaf tunai am wakaf Perak Ar-Rizwan. Jadi ini 4 teras utama kami di BSP, dipertanggungjawabkan, diberi amanah untuk kita sebutkan keseluruhan 4 perkara ini sebenarnya merupakan agenda untuk membangunkan ekonomi umat Islam, khususnya dalam negeri Perak. Okey, jadi saya akan terus kepada perbincangan kita berkenaan perihal wakaf. Saya akan menggunakan bahasa yang mungkin paling mudah untuk bagi kita faham dan tidak semestinya tertumpu kepada slide sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita melihat kepada instrumen kewangan Islam sebenarnya, satu perkara yang menarik untuk saya sebutkan di awal ini, sebenarnya kalau tuan-tuan pergi ke bank sebagai contoh, kita masing-masing ada akaun bank. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada istilahnya di sana, kita menggunakan akaun yang macam-macam lah. Ada istilah kita sebutkan di sana akaun simpanan dan sebagainya, terma-terma yang saya tak perlu sebut tu. Sebenarnya terma-terma tersebut tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran.
Walaupun di sana kita berinteraksi lah, tuan-tuan buat pinjaman, tuan-tuan buat pelaburan dan sebagainya, tetapi dua terma yang disebutkan di dalam Al-Quran secara lebih jelas ataupun lebih terperinci, iaitu berkenaan dengan zakat dan juga wakaf. Jadi perkara ini yang perlu kita ambil perhatian, kerana wakaf terutamanya seakan-akan sedikit ketinggalan ke belakang. Jadi apabila kalau kita lihat pada poin yang kedua pada skrin tersebut, kita meletakkan bahawa sektor ketiga berkenaan dengan ekonomi umat Islam ini sebenarnya dia boleh menjurus kepada wakaf, dan dari sudut kita sebutkan pemberian. Kerana adanya sektor kerajaan, swasta dan wakaf nak menghala kepada perkara tersebut, yang saya akan buktikan nanti. Dan apabila disebut berkenaan dengan wakaf, awal ni juga saya nak tarik perhatian kita semua. Saya yakin dan percaya di depan saya ni ada yang buat pergi bank dan sebagainya, ada buat wakaf Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan kena sedia maklum bahawa wakaf ini sebenarnya ialah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Sebenarnya kalau sekiranya kita menjurus kepada enakmen dan juga penguatkuasaan undang-undang, tak sewenang-wenangnya orang boleh buat collection wakaf, terutamanya wakaf Al-Quran. Sebenarnya kami juga bincang dengan pegawai undang-undang di MAIP, sebenarnya kena minta kebenaran daripada MAIP terlebih dahulu. Sebenarnya disebabkan ada isu juga baru-baru ni, contohlah saya sebut pada tuan-tuan, agak berterus terang saya minta maaf, kalau tuan-tuan wakaf Al-Quran RM30, adakah RM30 tersebut adalah Al-Quran tersebut, ataupun adanya di sana kos pengurusan dan sebagainya? Kalau kita di peringkat MAIP, kita ada fatwa yang menjurus kepada perkara tersebut. Tetapi kalau sekiranya diurus takbir selain daripada MAIP, memerlukan sebenarnya surat kebenaran untuk mereka buat collection itu sebenarnya. Jadi timbullah isu sebenarnya baru-baru ni pun ada perbincangan, adakah wakaf tersebut sah dan sebagainya. Itu untuk awal saya sebut, bertitik tolak daripada punca kuasa daripada perlembagaan kita sendiri. Wakaf merupakan, kita sebutkan asalnya sole trustee, pemilik kepada amanah tunggal itu kepada negeri-negeri masing-masing. Semua negeri kita ada pusat wakaf ataupun entiti wakaf yang tersendiri. Awalnya untuk saya sebut begitu. Okey, kita terus kepada perbincangan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan wakaf. Dalam bahasa yang mudah, saya nak sebutkan wakaf ini sebenarnya ada perbezaan yang sangat jelas berbanding dengan instrumen-instrumen yang lain. Mungkin kita faham dari sudut di sana mungkin ada sedekah. Contoh, Ramadan yang lepas tuan-tuan bagi sedekah RM10 kepada OKU sebagai contoh, kepada orang susah. Kita sebut di situ sedekah, kita tak boleh sebut wakaf. Sebab apa? Ini elemen dia. Iaitu apabila kita sebut berkenaan dengan wakaf, ialah kita menyerahkan ataupun sebenarnya kita memutuskan hak kita kepada harta kita, diserahkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta tersebut ada dua perkara. Mesti sifat dia kekal, dan seterusnya mesti sifat dia dilestarikan. Ini beza dia. Dan perumpamaan yang disebutkan oleh kedua orang eksekutif kami tadi, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, apabila mati seorang anak Adam itu, terputus semua amalan dia kecuali sedekatun jariyah, disebut dalam hadis Muslim itu. Para ulama menyebutkan ia merupakan wakaf. Sebab apa? Dia yang berterusan. Kalau kita bagi sedekah, sebenarnya dia one off sifatnya. Bukan maksudnya level dia rendah, tetapi ada, kita katakan, hala tuju yang tersendiri yang kita akan bincang nanti. Jadi wakaf ini sebenarnya luas perbincangan dia, dan apabila digali dan digali sebenarnya, makin banyak perkara yang kita sepatutnya dapat manfaat. Sehingga baru-baru ni kami pergi ke TM sebagai contoh, tuan-tuan, saya sebutkan kepada mereka, subhanallah, boleh jadi satu peringkat nanti TM tak perlu mengeluarkan dana untuk mengurus ataupun membuat pencawang-pencawang telekomunikasi. Sebab apa? Wakaf boleh mengambil alih perkara tersebut, boleh menjimatkan kos pengurusan. Sebab orang wakaf, tapi untuk apa? Untuk menara telekomunikasi. Sebab awal ni juga saya nak sebut, wakaf bukan instrumen keagamaan semata-mata. Itu tak betul. Mungkin kita faham, Ustaz, wakaf mesti masjid, wakaf mesti mahat tafiz, mesti kubur. Tak betul. Sebab dalam sejarah, kita nak terus kepada, nanti saya akan skip sahaja seperti mana yang disebutkan tadi. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sendiri, khalifah yang ketiga, wafat tahun 35 Hijrah, hari ini 1443 Hijrah. Tuan-tuan, beliau wakaf perkara apa? Perkara yang menjadi keperluan umat pada saat tersebut, iaitu air mentah ataupun perigi. Walaupun dia awalnya ada masjid dan sebagainya, tetapi instrumen wakaf ini dia menjurus kepada perkara yang menjadi keperluan umat pada saat tersebut. Sebenarnya ini benda yang besar. Sebab itu saya tak katakan bahawa mesti wakaf itu unsurnya keagamaan, tetapi dia pergi lebih luas daripada itu. Kerana apa? Keagamaan tersebut adanya instrumen daripada zakat, antaranya fisabilillah.
Dia dah menjurus kepada itu. Dan wakaf juga bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dari sudut orang miskin. Kerana sebenarnya zakat dah mengambil alih, Baitulmal dah mengambil alih perkara tersebut, yang kita akan detailkan nanti. Jadi di awal ni kita kena faham wakaf ialah kita melepaskan hak bagi seseorang tersebut pada hartanya, diserahkan kepada jalan Allah Ta'ala dalam konteks semasa kepada Majlis Agama Islam sebagai pengurus ataupun kita sebutkan pentadbir wakaf. Dan wajib bagi pentadbir wakaf tersebut mengekalkan wakaf kita, dalam masa yang sama mesti melestarikan wakaf. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, kalau wakaf itu terhenti di situ, sifat dia tak lestari, pahala dia terhenti di situ sahajalah. Tanah-tanah yang ada 20 tahun, 30 tahun terhenti di situ, pahalanya ada tetapi tak dapat dimanfaatkan. Macam mana nak manfaatkan? Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang kita akan berikan. Saya terus kepada tuan-tuan, memang slide ni panjang, saya nak fokus pada yang menjadi keutamaan kita sahaja. Boleh tengok kepada skrin ni, ini berkenaan dengan kategori wakaf. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan berkenaan dengan perkara ni. Seperti mana saya sebutkan tadi, wakaf ada kategorinya ad-din. Jadi tuan-tuan, wakaf untuk masjid, untuk surau, untuk sekolah agama, itu sebahagian daripadanya. Yang kedua, ada yang wakaf ahli ataupun wakaf zurri. Tuan-tuan nak berwakaf, tapi wakaf untuk jalur keturunan kita sahaja. Ini menarik sebenarnya. Di negeri Terengganu telah ada usaha untuk mengembangkan wakaf ini. Sebenarnya kita di negeri Perak juga ada elemen-elemen seperti ini yang asalnya dahulu disebut sebagai wakaf diraja. Sebenarnya ia masih lagi kekal sehingga sekarang, tetapi sedang dilihat berdasarkan kesesuaian dari sudut undang-undang sebagainya. Kita nak fokus kepada yang ketiga, iaitu wakaf kebajikan. Iaitu secara umum saya nak sebutkan bahawa dia ada dua. Tuan-tuan, wakaf sama ada nak diserahkan secara am ataupun khas. Kalau khas itu, saya nak wakaf tanah saya. Tujuan untuk apa? Mesti dijadikan masjid sebagai contoh. Mesti dijadikan pusat, kita katakan, jagaan orang tua. Wajib untuk dijadikan perkara yang kita niatkan. Tetapi adalah lebih baik dalam konteks semasa kita wakaf secara umum. Serah kepada majlis, terpulang kepada majlis nak uruskan apa, kerana kita mengetahui keperluan umat pada saat tersebut yang saya akan berikan contoh nanti. Okey, kita fokus juga kepada yang kedua. Tuan-tuan sekalian, lihat kepada skrin berkenaan dengan ini perkara penting. Tuan-tuan, kalau kita tak dapat mungkin perbincangan yang lain, ini kita dapat sudah memadai sebenarnya. Di sana ada zakat. Hukum dia wajib. Tuan-tuan baru bayar zakat sebagai contoh. Zakat fitrah baru-baru ni. Walaupun bukan zakat fitrah semata-mata yang ada. Adanya di sana kita sebutkan elemen lain yang dalam zakat yang kita tak bincang. Cuma dah ada kita katakan di sana untuk orang yang tertentu dari sudut salurannya asnaf yang 8 itu. Asnaf yang 8 itu. Tak boleh dia pergi kepada yang lain. Dan juga sebagai contoh, kita tak boleh, kita rasa anak yatim ni perlukan bantuan zakat. Anak yatim bukan asnaf. Ni kita kena faham ni. Dan juga isu berkenaan dengan, kalau contoh saya boleh huraikan sedikit, kita nak memberikan zakat kita sendiri selain daripada memberikan kepada majlis. Sebenarnya tak boleh. Sebahagian daripada negeri memfatwakan wajib untuk bagi kepada majlis kerana kita tak ada autoriti untuk mengurus dan juga mengenali asnaf itu. Mungkin kita rasa dia orang miskin, tapi miskin tersebut bukan atas penilaian kita. Ini kena faham ni, bukan P40 ya. Ini kita sebutkan zakat. Dia ada kerangka dia sendiri, hala tuju dia sendiri. Tetapi yang kedua berkenaan dengan wakaf, walaupun hukum dia kita sebutkan bukan wajib, tetapi dia sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan hala tuju wakaf ini sebenarnya untuk masyarakat keseluruhannya, bukan kepada orang Islam semata-mata, tetapi untuk orang bukan Islam juga. Ini benda yang menarik. Sebagai contoh, di selatan, negeri di sebelah selatan, mereka ada wakaf-wakaf yang tersendiri. Sebagai contohnya ada klinik. Ada juga kita sebutkan sebagai wakaf terminal bas. Orang bukan Islam juga berada di situ mengambil manfaat. Itu juga yang berlaku dalam sejarah, seperti mana yang saya sebutkan Sayyidina Usman yang saya akan detailkan nanti. Jadi wakaf ni bukan untuk orang Islam sahaja. Bukan sebenarnya. Zakat dah ada saya sebutkan tadi, tak boleh diberikan selain daripada asnaf yang 8. Tetapi wakaf dia pergi lebih meluas, kerana ada sasaran yang tersendiri yang kita akan detailkan sebagai contoh nanti. Kemudian dari sudut sedekah, sifat dia kita bagi kepada orang yang memerlukan. Dan sifat dia kita sebutkan bagi dan dia habis di situ. Ya, memang ada perbincangan berkenaan bagaimanakah kedudukan manfaatnya, tetapi wakaf berada di kehadapan. Daripada itu yang kita akan detailkan nanti. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat sedikit berdasarkan kepada sejarah. Ini saya nak buktikan. Keluar daripada kerangka masjid dan sebagainya, wakaf dia boleh pergi kepada instrumen yang menjadi keperluan umat pada sesuatu masa. Zaman Nabi SAW terkenal berkenaan dengan wakaf Sayyidina Umar, juga Sayyidina Uthman dan juga banyak lagi. Sehingga Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, ulama besar dalam mazhab kita sebut, ni poin yang penting. Tidak ada seorang sahabat yang wafat dalam keadaan mereka ini tak ada langsung yang kita sebutkan
memberikan wakaf kepada umat. Maksudnya semua sahabat Nabi mesti wakaf dulu sebelum daripada mereka meninggal dunia. Maksud dia, generasi salafus soleh, keutamaan bagi mereka adalah wakaf sebenarnya. Antaranya contoh Sayyidina Uthman yang disebutkan oleh Tuan CEO tadi. Menarik tuan-tuan, saya nak ringkaskan sahaja. Keperluan umat pada saat tersebut adalah air. Tapi orang Islam tak ada bekalan air tersebut. Sumber air itu tak ada. Milik siapa? Yahudi. Jadi Sayyidina Uthman sebagai tokoh korporat pada saat tersebut, atas cerita yang panjang, berjaya beli separuh daripada Yahudi punya telaga. Dan beliau wakafkan telaga tersebut. Dan manfaat dari sudut telaga itu diberikan kepada siapa? Semua orang. Dan boleh ambil kepada dengan percuma kepada telaga tersebut pada hari milik Sayyidina Uthman. Sebagai contoh mudah, hari ini Sayyidina Uthman punya, esok Yahudi punya, sebab baru beli separuh. Jadi Sayyidina Uthman minta supaya ambil telaga air ni dalam keadaan yang percuma dan ambil untuk esok sekali. Sebab apa? Esok milik Yahudi. Jadi orang ambil manfaat tersebut dan juga esoknya orang tak datang kepada milik Yahudi. Dan selang berapa lama Yahudi pun rugi atas perniagaannya, jual semua. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman wafat tahun 35 Hijrah. Hari ini 1443 Hijrah. Telaga ini masih lagi ada di Madinah. Manfaat telaga ini dibangunkan hotel dalam pembinaan, setahu saya hampir siap pada saat ini. Dan kerajaan Arab Saudi mengambil, kita sebutkan, keuntungan yang banyak dari sudut untuk disalurkan kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab wakaf. Jadi ini benda yang besar untuk kita nampak apa yang menjadi keperluan umat kita di negeri Perak. Sebagai contoh, kita menjurus kepada perkara itu yang saya akan detailkan nanti. Kemudian ada di sana Universiti Al-Azhar, terkenal berkenaan dengan wakaf ini, subhanallah. Begitu juga ada di sana, saya letakkan di situ Hospital Al-Mahsuri, ini juga di Mesir, dan banyak contoh yang lain. Sehingga tuan-tuan, kita dapat lihat sebenarnya bila sesuatu hospital dibina dalam tamadun yang sebelum daripada ini, orang Islam ataupun bukan Islam masuk hospital sehingga lebih daripada 8,000 pesakit percuma. Sebab apa? Wakaf tak sponsor benda tu. Ini kita kena maklum. Sehingga ada dalam catatan sejarah Turki Uthmaniyah, dua sektor utama, pendidikan dan juga kesihatan, kerajaan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Sebab apa? Ada sektor yang ketiga, iaitu wakaf. Sehingga benda yang kita sebutkan tak dapat dijangkau oleh akal fikiran kita, wakaf mengambil alih di situ. Sebagai contoh, mereka mewujudkan wakaf apa? Wakaf untuk orang perempuan berlindung sementara waktu sekiranya ada permasalahan antara dia dengan suami dia. Wakaf untuk menghirup udara segar, ada pada Turki Uthmaniyah. Wakaf rumah pelindungan untuk siapa? Untuk binatang-binatang yang terbuang, yang tak ada penjaga. Wakaf rumah api. Masalah macam tu. Sebab apa? Diurus takfir wakaf ini dalam keadaan yang keperluan masyarakat pada waktu tersebut, tetapi instrumen wakaf mengambil alih di situ. Kemudian, kita lihat sedikit kehadapan daripada kita berkenaan dengan wakaf ini. Saya sebutkan tadi agenda keseluruhan daripada kita termasuk di peringkat persekutuan, iaitu wakaf di peringkat kebangsaan. Tuan-tuan, adanya Yayasan Wakaf Malaysia dan juga beberapa agensi yang lain, adanya bulan wakaf kebangsaan. Ini kita sebutkan satu usaha di peringkat persekutuan. Sehingga ada saranan daripada kita sebutkan kerajaan untuk pegawai-pegawai kerajaan membuat potongan gaji. Dan setahu saya rekod yang ada disiarkan lebih daripada 2,000 pegawai kerajaan yang secara konsisten buat potongan gaji. Masih lagi rendah. Untuk tujuan wakaf nak menjurus kepada perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi ini bukan perkara di peringkat negeri sahaja sebenarnya. Dan berikutnya, kita nak lihat sedikit. Ini saya nak tarik perhatian tuan-tuan berkenaan dengan ke mana perginya aset wakaf dalam kita di Malaysia ni. Okey, minta maaf slide saya. Sekejap boleh. Okey, ini contoh sebenarnya. Walaupun bukan di negeri Perak, tapi kita nak lihat apa yang telah berlaku di negara kita. Di Kuala Lumpur tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi KLCC, kurang lebih daripada 100 ataupun 200 meter daripada KLCC, ada tanah wakaf yang telah diwakafkan pada tahun 1987 yang meninggal hamba Allah ni. Beliau seorang hartawan daripada India, hidup dalam keadaan cukup sederhana tetapi mahu orang kaya. Tanah tersebut tuan-tuan pada saat ini telah terbina yang menara wakaf yang disebut sebagai menara wakaf Bank Islam. Tanah itu tanah wakaf. Atas usaha daripada tabung haji, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Bank Islam, dengan sinergi tiga agensi ini, dengan kaedah build, operate and transfer, mereka berjaya untuk bina satu menara wakaf yang disebut sebagai menara wakaf ini setinggi 34 tingkat, kelas A, di atas tanah wakaf. Dan adalah kita sebutkan kontrak-kontrak yang tak perlu saya jelaskan di sini. Selepas tempoh masa pajakan,
kalau sekitar tahun 2035 keseluruhan daripada menara ini jadi hak milik kepada Majlis Agama Islam Kuala Persekutuan. Tuan-tuan cuba bayang kalau 2035 berapa per square feet tanah ni. Manfaat tersebut dari sudut sewaan dan sebagainya terus kepada majlis agama. Ini sebagai contoh wakaf yang telah dilestarikan yang pergi kepada keperluan umat pada waktu tersebut. Ini menarik sebenarnya sehingga dapat anugerah di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Kemudian, ini di Johor, wakaf An-Nur sangat terkenal. Lebih terkehadapan sebenarnya daripada negeri-negeri lain. Mereka menguruskan untuk wakaf tunai dan sebagainya. Tuan-tuan boleh Google, tengok kejayaan mereka. Walaupun mungkin kita tak dapat maklumat ataupun kita sebutkan agak ketinggalan, tapi sebenarnya mereka dah pergi lebih jauh sehingga menjadi rujukan di peringkat international sebenarnya. Kemudian, ini wakaf Siti Aisyah di negeri Pulau Pinang. InsyaAllah dalam bulan ini juga kita dimaklukan untuk fasa yang kedua, sehingga orang boleh membeli rumah di atas tanah wakaf dengan kos yang kita sebutkan kurang 30 ke 40%. Cuma ada perbincangan lah macam mana boleh beli rumah atas tanah wakaf ni. Tapi benda tu perlukan ada kita sebutkan pendetilan. Cuma saya nak sebut, tanah wakaf Siti Aisyah ni telah meninggal dunia beliau ini 1901. Tapi sehingga hari ini tanah wakaf beliau masih lagi diurus, ditadbir, diambil manfaat untuk keperluan umat. Ini menarik sebenarnya. Cuba bayang kita sebutkan orang tu orang yang telah wakaf pada 1901 sehingga hari ini akaun pahala beliau masih lagi ada di situ. Cuma perlukan ada sinergi dan juga keperluan masyarakat untuk menguruskan tanah wakaf tersebut yang saya kira akan detailkan berhujung nanti kalau sekiranya di peringkat negeri Perak. Kemudian ini bandar wakaf di Pekan sedang diusahakan. Bandar tersebut bandar wakaf. Sedang diusahakan sebenarnya adanya rumah orang tua, ada universiti, ada pasar raya, ada masjid dan sebagainya. Bandar tersebut bandar wakaf. Okay. Kemudian ini wakaf air juga di negeri Perak pun ada terima manfaatnya. Subhanallah, antara yang terkehadapan sebenarnya orang yang tak mampu untuk mendapatkan sumber air di sebahagian daripada tempat yang sedikit pendalaman, kalau sekiranya uruskan dari sudut piping tersebut dengan kos yang besar, tapi Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama kasar, mereka uruskan untuk pam air, menguruskan pam air dari sudut wakaf, diurus takfir oleh dengan kerjasama SPAN, dapat berjaya menyelesaikan masalah tersebut dan menjimatkan kos. Panjang huraian berkenaan dengan perkara ini sangat menarik. Di negeri kita pun dah ada 3 ataupun 4 projek yang dah berjaya. Kemudian, tuan-tuan, di negeri Perak ada hotel wakaf. Mungkin juga ada yang pernah duduk, walaupun bukanlah 5 star. Tapi nak sebut, wakaf boleh pergi kepada hotel. Di Malaysia dah ada 4. Tuan-tuan, bagaimana dari sudut operasinya dan sebagainya, nanti tuan-tuan saya boleh tinggalkan slide ni, nanti boleh baca. Manfaat daripada keuntungan hotel ni, walaupun kita sebutkan biasalah bisnes ada naik turunnya, tetapi disalurkan kepada umat atas asalnya wakaf. Okay. Kemudian ini di negeri Perak yang saya sebutkan tadi di Taiping ya. Hotel ni daripada kerjasama daripada Yayasan Wakaf termasuk juga Jawahar dan juga Main. Berikutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang disebutkan oleh Tuan CEO tadi. Ini berkenaan dengan pusat hemodialisis yang setiap hari orang mengambil manfaat dari sudut harta wakaf. Tanah tersebut tanah wakaf dan 3 juta lebih ini disalurkan daripada wakaf tunai yang diberikan oleh tuan-tuan sebenarnya untuk disalurkan kepada perkara ini. Jadi orang boleh dapatkan rawatan dengan kos yang kita sebutkan berbeza sedikit dengan yang luar, asasnya daripada wakaf. Dan di Kuala Kangsar sejumlah kita sebutkan 15 juta gabungan antara zakat dan juga wakaf berjaya dibina asrama pelajar tanpa mengeluarkan kos yang lain lah, sebab adanya zakat dan juga wakaf di situ. Ini sebagai contoh. Kemudian kita lihat sedikit kepada program wakaf 365. Okey, ini kemuncaknya tuan-tuan. Program wakaf 365 ini sebenarnya program wakaf tunai yang telah dilancarkan oleh Kebawah Duli Tuanku pada 13 Mei yang lepas. Kalau tuan-tuan perasan, pada 13 Mei yang lepas seluruh negeri Perak, masjid-masjid membaca khutbah berkenaan dengan wakaf tunai. Asasnya daripada program ini sebagai satu anjakan sebenarnya kepada Wakaf Perak Arizwan yang dilancarkan pada tahun 2016 atas tujuan untuk meningkatkan collection wakaf tunai yang nak disalurkan kepada perkara-perkara yang menjadi keutamaan yang saya akan sebut di hujung nanti. Jadi ini agenda yang besar kerana kita sebutkan Kebawah Duli Tuanku juga memberikan kita sebutkan penekanan dari sudut untuk melestarikan wakaf ini tuan-tuan. Konsepnya mudah sahaja, iaitu wakaf tunai ini kita bayar wakaf tersebut ataupun kita beri sumbangan wakaf itu berupa dengan wang kita sendiri sebenarnya. Telah difatwakan di Malaysia pada tahun 2007, di negeri Perak pada tahun 2016, kita boleh berwakaf tetapi dengan wang tunai. Ini benda yang penting. Mungkin kita tak ada tanah, mungkin kita tak ada rumah yang perlu yang kita boleh diwakafkan, tetapi dengan wang kita, dengan serendah RM1, 365 tersebut ialah sandaran kepada nak berwakaf setiap tahun dan setiap hari.
dengan dua kaedah yang mudah, iaitu kita nak wakaf ini dengan cara bagaimana. Dari sudut kita nak buat potongan itu secara bulanan, direct terus daripada akaun kita sebenarnya, daripada bank tuan-tuan masing-masing. Sebagai contoh, kita register hari ini, okey, tuan-tuan letak RM10, hujung bulan ataupun awal bulan akan dipotong RM10 secara berterusan. Dan menariknya program ini, tuan-tuan boleh berniat atas apa yang tuan-tuan hajatkan, dan juga khususnya juga kepada individu yang telah meninggal dunia, atas tujuannya untuk berwakaf. Dua kaedah, iaitu kita buat potongan secara bulanan terus daripada akaun tuan-tuan, daripada kita sebutkan bank masing-masing, ataupun daripada potongan gaji. Sistem itu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun cara yang kedua, iaitu kita nak buat secara one off. Contoh, tuan-tuan nak berwakaf pada hari ini, nak bayar terus, boleh, salurannya ada. Semua ini secara online sahaja. Setakat ini kita belum usahakan untuk ataupun adanya secara tunai, maksudnya cash kita bayar begitu. Ini secara terus kita bagi. Contoh, esok sebelum daripada naik matahari, tuan-tuan maklum berkenaan hadis yang sahih, berkenaan dengan pemberian sebelum daripada kita sebutkan syuruk tersebut. Setiap hari tuan-tuan nak berwakaf RM2, dan memang ada pun sebenarnya dalam sistem kami. Ada beberapa individu secara istiqamah RM1 dia bagi sebenarnya. Dan bila kita tengok di situ, memang secara konsisten. Sebab apa? Dia mengetahui bahawa perkara ini perlu dapat manfaat yang besar kepada diri dia. Dan sedikit saya nak sebut sikit tentang perkara ini. Tuan-tuan, kenapa kita kena memberi? Ini benda yang penting. Kenapa kita kena memberi? Perasan tak? Kenapa semua dalam masjid kena bagi? Pergi mana-mana, atasnya tujuan memberi. Ini perkara yang penting. Tuan-tuan, agama kita terbina di atas perkara ini. Agama kita yang kita anuti ini terbina di atas perkara ini. Cuba kita lihat balik masing-masing untuk diri saya dan kita semua. Yang mana satu sebenarnya asalnya daripada usaha kita, dan kita yang dapatkan benda ni? Tak ada. La haula wa la quwwata illa billah. Keseluruhannya Allah Ta'ala yang sediakan untuk kita. Semua sebenarnya. Sehingga Nabi SAW dalam banyak riwayat, Nabi tidak akan meninggalkan, kita sebutkan, barang-barang yang dihadiahkan kepada Rasulullah sebelum daripada Nabi tidur malam. Sebab apa? Nabi nak menunjukkan kepada kita, hidup ini memang asasnya untuk memberi. Kerana hidup kita pun diberi. Ini benda yang penting. Dan pemberian tersebut, contohnya wakaf ini, kita bukan nak bagi untuk main, bukan nak bagi untuk masjid. Kita nak bagi untuk diri kita. Kita nak bagi untuk diri kita. Dan bila kita memberi, subhanallah, pastinya adanya gantian yang lebih besar akan sampai kepada kita. Paling besar utama, tuan-tuan, ialah ni perkara yang paling penting, iaitu bukan seperti mana kita faham kita bagi 100, kita nak dapat RM700. Tidak. Tetapi ialah benda yang paling besar, ialah pemberian Allah Ta'ala gantikan kita dari sudut rasa kehambaan kepada dia. Antara yang diamalkan oleh para ulama, dari sudut kita memberi, kita nak lebih rasa antara lain diselesaikan urusan kita dengan Allah Ta'ala, khususnya berkenaan dengan rasa kehambaan. Sebagai contoh, ada permasalahan dari sudut solat kita, ada masalah dari sudut kekeluargaan kita, ada masalah dari sudut kita sebutkan urusan di pejabat. Selesaikan perkara tersebut dengan kita memberi. Antara salurannya ialah dengan berwakaf. Perkara ini kalau kita dapat bincang sebenarnya panjang, cuma saya tak sempat nak bagikan contoh. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan yakin tentang perkara ini atas kepercayaan, maka salurkan perkara tersebut kepada tempat yang paling strategik. Antaranya memang berwakaf. Ini benda yang penting. Dan siapa yang telah merasai perkara tersebut, pasti dia takkan berhenti. Subhanallah. Secara pengalaman peribadi, kita juga berjumpa dengan beberapa hartawan sebenarnya, orang kaya. Dan kita dapat lihat hampir kesemua daripada mereka, memang sebenarnya sifat pemurah itu ada pada mereka. Pasti sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala dah janji tentang perkara ini. Okay? Ini perkara yang perlu kita hati-hati. Kemudian berikutnya sedikit lagi penghujung ni, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan urusan berkenaan dengan pusaka. Ini ada kaitan dengan wakaf. Untuk makluman tuan-tuan, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak pada Februari yang lepas telah pun mengharuskan ataupun membenarkan satu program yang disebut sebagai Amanah Lil Waqaf. Okay? Program Amanah Lil Waqaf ni saya nak sebut dalam mudahnya. Tadi kita bincang berkenaan dengan wakaf semasa hidup. Ini wakaf selepas daripada meninggal dunia. Dan berdiri tolak daripada itu, kita nak faham sedikit. Ini juga perkara yang penting, iaitu selepas daripada kita meninggal dunia, ini proses yang penting untuk kita faham. Semua daripada kita termasuk saya akan melalui kematian yang kita tak tahu bila. Dan dalam kita lihatkan dalam keadaan sekarang ini, dari sudut statistik, orang yang meninggal dalam keadaan yang usia muda antara 25 ke 45 tahun sebenarnya di Malaysia semakin meningkat. Tuan-tuan boleh tengok pada statistik di Malaysia. Dan seantero dunia pun begitu. Covid juga membuktikan perkara tersebut. Dan mati dalam keadaan yang memang tak bersedia. Sedang main badminton, mati.
bawa kereta orang muda umur 17, 18 mati serentak sebagai contoh. Kandungan dalam perut sebagai contohnya ataupun baru melahirkan dia sebenarnya meningkat. Ini sebenarnya ada perbincangan berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman lah. Cuma saya nak sebut disebabkan kita tak tahu ini merupakan rahsia Allah Ta'ala dari sudut kematian. Ini perkara yang penting untuk kita faham. Saya nak tarik perhatian sedikit. Kalau sekiranya kita mati pada petang ini, minta maaf, saya berterus terang begitu. Kalau contohlah asar ni kita meninggal, biasanya di negeri Perak setengah tempat memang uruskan hari ini juga. Contoh, mungkin lepas daripada maghrib kita dah dikebumikan. Saya nak tanya tuan-tuan, Isyak nanti pukul 9 malam sebagai contoh, ke mana pergi harta kita? Ini benda yang penting. Ke mana pergi harta kita? Mungkin dia ambil, Ustaz, kita nak ready untuk majlis tahlil lah. Tak betul. Bukan majlis tahlil itu tak betul, tetapi kita kena tahu dah tuan-tuan, ke mana pergi harta pusaka kita. Biasa orang Melayu sebut, orang mati, saya yakin depan saya pun ada pengalaman, tanah pupu ayah masih lagi merah, jangan sibuk-sibuk pasal harta pusaka. Tak betul. Agama mengajar kita mati sahaja, urus pusaka itu secepat mungkin. Tuan-tuan baca sendiri di luar sana, mati sahaja dah mula orang ambil sebagai contoh kunci kereta, ambil duit dalam wallet dan sebagainya. Ni kita kena faham ni, benda yang besar. Dan juga saya nak tarik perhatian sebagai contoh, ada pegawai-pegawai wanita di depan saya. Kalau sekiranya suami kita meninggal dunia sebagai contoh yang telah berkahwin, apa yang kita dapat daripada perkara tersebut? Maksudnya meninggal suami kita, apa yang kita dapat? Kalau yang ada anak, tuan-tuan perempuan sekalian mendapat 1/8 daripada harta suami. Bukan isu banyak ataupun sedikit, tetapi kita nak tahu, 1/8-nya. Jadi macam mana nak melestarikan hidup selepas daripada ini? Mungkin ramai juga difaham, Ustaz, saya ada takaful, saya ada ambil MRTA, MRTT dan sebagainya. Ni benda juga lagi teknikal. Cuma nak faham dulu di sini, perjalanan kita apabila kita sebutkan meninggal dunia, waris akan uruskan benda ni. Tuan-tuan, yang pertama ialah tuntutan harta secara langsung, iaitu semua hutang-hutang piutang kita perlu diselesaikan. Hukum dia wajib mendahului sebenarnya sebelum daripada pengurusan jenazah. Sebab pengurusan jenazah kalau sekiranya tak mampu, wajib untuk Baitul Mal sponsor di situ. Ustaz, kami ada khairat kematian. Khairat kematian tak masuk harta pusaka. Ustaz, kami pegawai kerajaan ada pencen yang akan kita sebutkan disalurkan. Pencen bukan harta pusaka. Bukan maksud saya salah, tapi bukan harta pusaka. Ni kena faham dulu. Jadi meninggal kita, harta pusaka yang pertama diselesaikan semua hutang kita. Hutang dengan Allah Ta'ala sebagai contoh, zakat yang belum diselesaikan dan sebagainya. Hutang dengan manusia, hutang dengan organisasi. Selesai. Ada orang mati je, bayar semua hutang ni, habis. Dia tak ada dah yang lain. Jadi ada tak faraid? Tak ada, sebab dah habis. Bukan maksud saya faraid tak wajib, tapi ini proses dia. Okay? Berikutnya, pengurusan jenazah. Bermula daripada urusan jenazah, mandi, kafan dan tanam. Duit daripada si mati asalnya. Kalau nak pakai guna adik-beradik punya anak-beranak tak ada isu, tapi asalnya guna duit si mati dulu. Yang kedua. Yang ketiga, ni penting ni. Dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta sepencarian. Apa maksud harta sepencarian? Ini tuntutan bagi orang yang telah berkahwin, suami ataupun isteri, yang boleh tuntut dalam 3 keadaan. Yang pertama yang kita bincang ni, mati pasangan, boleh tuntut harta sepencarian. Di mana? Mahkamah Tinggi Syariah. Dalam bahasa yang mudah, semua harta yang kita peroleh dalam tempoh masa perkahwinan 20 ke 30 tahun, suami mati, isteri boleh tuntut perkara ni. Ini yang menjadi perbincangan panjang sebenarnya, sebab ramai yang tak tahu. Suami boleh tuntut tak kalau isteri meninggal dunia? Boleh. Contoh yang ada buat joint loan dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, meninggal kita, ataupun kita sebutkan meninggal isteri, adakah semua harta pusaka isteri jadi milik kita? Tidak. Macam saya sebutkan tadi, rumah yang jadi milik suami pada saat ini, meninggal suami kita, adakah kita isteri dapat terus? Tak. Jangan terkejut. Tak. Sebab apa? Pada rumah tersebut ada milik siapa? Tidak mertua kita, kalau sekiranya masih ada. Yang tak ada anak sebagai contoh, jadi milik siapa? Adik-beradik kita sebagai contoh. Jadi kita kena tahu, kalau kita meninggal, siapa yang mendapat pusaka kita dan sebagainya. Itu juga ada perbincangan. Cuma saya nak bagi latar sahaja. Dan yang keempat di situ, perlu melalui kalau sekiranya orang ada wasiat, adanya hibah selepas meninggal dunia. Cuma saya nak sebut berkenaan dengan wasiat dan juga wakaf itu. Ini benda yang penting, iaitu yang saya katakan tadi, amanah bil wakaf itu, kita nak berwakaf tetapi selepas meninggal dunia. Salurannya seperti yang saya terangkan di depan ni. Cuma pendetilan ni kita ada proses konsultasi sebenarnya, macam mana nak buat. Cuma saya nak tegaskan di sini ialah, kalau sekiranya seseorang tersebut wasiat, ni ramai orang, ada 3 keadaan. Kalau sekiranya kita dalam keadaan hidup ini, kalau sekiranya orang itu meninggal dunia, tuan-tuan kena tahu kita keadaannya macam mana. Waris kita semasa kita hidup dan selepas kita meninggal dunia tak sama keinginan mereka kepada harta.
Saya sebut secara umum berdasarkan pengalaman yang ada. Waris kita semasa kita hidup, anak kita dan sebagainya, keinginan mereka kepada harta kita dan selepas meninggal dunia tak sama. Sekarang mungkin boleh sebutlah saya tak nak harta ayah, tapi lepas meninggal dunia tak tentu. Okey, pertama. Yang kedua, sebelum tahu hukum faraid dan selepas tahu hukum faraid juga waris kita tak sama. Dari sudut keinginan mereka, mungkin ada sebut, ustaz kami nak bahagi harta secara sama rata. Nanti dulu, hukum bagi ke tak? Hati-hati. Mungkin di sana sebut, ustaz kami tak nak jadi anak derhaka sebab ayah dah wasiat. Apa maksud wasiat? Wasiat ialah satu pemberian yang diberikan kepada, kita sebutkan, orang yang ditinggalkan selepas meninggal dunia yang tak lebih daripada 1/3, yang sebenarnya tak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali dengan keizinan semua ahli waris selepas meninggal dunia. Jadi jangan salah faham, bukan cerita Piramli. Hati-hati tuan-tuan. Ramai mungkin ada yang mengambil harta pusaka dengan cara yang salah. Contoh, anak meninggal usia yang muda, adakah semua mak dia boleh ambil sebab mak dia yang simpan dalam tabung haji? Tak. Pusaka tu ada milik suami walaupun dah bercerai. Ini benda yang penting. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum seseorang tersebut kita katakan dia tahu keseluruhan daripada harta si mati, dan selepas dia tahu sebelum dan selepas dia tahu keseluruhan harta si mati, keinginan dia kepada harta juga tak sama. Contoh saya sebut di depan saya sebagai contoh, adakah waris tuan-tuan ataupun isteri tahu semua aset tuan-tuan? Ramai yang mungkin tak tahu. Simpanan kita, kalau contohnya tabung haji itu kita simpan, balance dia berapa, suami pun tak tahu, kan? Juga penama dan sebagainya, kita kena tahu tuan-tuan. Sebab apa? Meninggal kita bukan satu benda yang mudah untuk diurus. Tanah lain, WSP lain, tabung haji lain. Kalau sekiranya ada saraan yang lain, dia berbeza. Jadi kita kena faham tentang kedudukan ni. Yang penghujung saya nak sebut, pastikan sebelum kita meninggal dunia, kita uruskan dulu perkara ni. Paling tidak ada dokumen di rumah kita yang kita letakkan di situ, semua aset kita, semua harta yang kita ada, termasuk juga yang kita pinjam, supaya meninggal kita, waris paling tidak dah ada sedikit bantuan di situ, walaupun bukan benda yang mudah untuk diuruskan. Kalau kita meninggal, adakah mesti anak kita naik turun untuk uruskan perkara ni? Tak mesti tuan-tuan. Sebab perkara itu sukar kalau kita tak diuruskan, kena pergi mahkamah, kena pergi bank dan sebagainya. Kemudian yang terakhir berikut di situ ialah selepas hujungnya harta itu harta bersih, baru dia pergi kepada hukum faraid. Selesai semua perkara tersebut, dia baru pergi pada hukum faraid. Bukan mati sahaja, meninggal saja seorang tersebut terus pergi faraid. Tak. Perkara-perkara ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita tak nak hujung usia kita ataupun selepas kita meninggal, ataupun kita saat ini, kita ambil harta yang sebenarnya bukan milik kita. Ramai kita jumpa. Contoh anak angkat, dia tak mewarisi harta ayah angkat dia. Anak susuan, dia tak mewarisi harta ayah dia, susuan dia, sebagai contoh. Hati-hati, yang lebih takut daripada itu, kita ambil harta anak yatim, yang memang jadi masalah. Walaupun mungkin kita kerja baik dan sebagainya, pasti di sana ada satu saluran yang memang menjejaskan kehidupan kita. Paling utama kata para ulama, dari sudut kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Solat dalam keadaan yang sedikit sukar untuk dibangunkan. Nak ibadat, contoh kita rasa malas sebagai contoh. Ada masalah sedikit dari sudut keluarga dan anak-anak tak mendengar kata sebagainya. Antaranya, semak masing-masing dari sudut rezeki kita. Antaranya rezeki yang kita terima daripada harta pusaka. Ini benda yang berat sebenarnya. Okay? Jadi saluran wakaf ialah wakaf selepas meninggal dunia. Dengan kami kerjasama daripada PKN-PKN yang berhad dengan beberapa institusi yang lain, kita menguruskan perkara ini untuk beri pendidikan dan juga galakan kepada individu sama ada untuk berwakaf ataupun kita sebutkan berwakaf selepas meninggal dunia dengan salurannya amanah wakaf yang perlu ada pendetilan. Cuma saya bagi tahu secara gambaran umum sahaja. Dan kemudian penghujung yang saya nak sebutkan di sini. Jadi tuan-tuan, sebelum saya buka pada soalan, jadi kita nak faham bahawa wakaf ini sebenarnya semua daripada kita perlu ambil bahagian berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Kami di PSP mensasarkan untuk mendapatkan 10,000 berwakaf yang berwakaf secara konsisten setiap bulan. Sebenarnya saluran tersebut ialah melalui wakaf 365 yang saya sebutkan tadi. Melalui, kita katakan di sana saluran sama ada potong gaji, sama ada kita sebutkan di sana melalui potongan dari sudut bank, dan juga wakaf secara langsung. Dan penghujung ni saya nak sebut, kalau sekiranya hari ini kita ada sedikit promosi, kalau tuan-tuan hari ini berwakaf secara langsung, nanti kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di belakang boleh bantu. Yang tuan-tuan berwakaf secara langsung RM50, kita ada hadiah istimewa untuk tuan-tuan. Termasuk juga yang register untuk potongan bulanan RM50. Hari ini kita juga hadiah-hadiah istimewa. Tetapi terhad sahajalah. Maksudnya kalau sekiranya bawah RM50, kita tak bagi hadiah, tak apalah, itu sekadar untuk galakan sahaja. Dan kita nak minta juga bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sekiranya ada saluran sama ada di jabatan
ataupun kita sebutkan di masjid dan di mana-mana sahaja untuk kami turun untuk menyampaikan taklimat seperti ini, boleh maklumkan kepada kami. Termasuk juga di PSB kita sebutkan tadi ada Hospital Ar-Rizwan di Greentown sahaja, tuan-tuan boleh dapatkan perkhidmatan di sana. Ada tawaran-tawaran istimewa, antaranya untuk B40, rawatan mata dan sebagainya, termasuk juga untuk kelahiran ONG yang boleh kita sebutkan dapatkan perkhidmatan di sana yang patut syariah sebenarnya. Ini benda yang penting untuk kita usahakan, termasuk juga pusat hemodialisis dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya kami di Peringkat PSB berhasrat untuk berusaha membantu dari sudut penjanaan ekonomi umat, antaranya saluran ini berwakaf, dan manfaat wakaf ini kepada 4 perkara, iaitu dari sudut keagamaan, masjid, surau yang saya sebutkan tadi, yang kedua dari sudut pendidikan, yang ketiga dari sudut ekonomi, dan keempat dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesihatan. Jadi saluran wakaf ini dikumpul di bawah Wakaf Perak Ar-Rizwan yang diberi keizinan oleh Majlis Fatwa, dan juga kita sebutkan Maib kita punya amanah dari sudut untuk melaporkan dana tersebut, dan saluran daripada manfaat laporan tersebut disalurkan kepada 4 perkara tadi. Jadi dengan saluran yang ada ini kita berharap sokongan daripada tuan-tuan dan puan sekalian, dan amanah bil wakaf tadi juga boleh diusahakan, khususnya melibatkan perkara tunai, termasuk juga yang kita nak bagi manfaat takaful. Cuma dia berdasarkan pada konsultasi individu, sebab lain individu lain kaedahnya untuk menguruskan pusaka mereka. Jadi wallahu alam, mungkin saya minta keizinan untuk buka soalan kalau sekiranya ada terus, supaya bermudah untuk kita dapatkan maklumat tersebut kalau sekiranya ada yang nak tanya. Kalau sekiranya tak ada, saya boleh serahkan semula kepada pengurusi majlis kalau ada soalan atas perbincangan kita tadi. Walaupun saya yakin dia ringkas, tetapi saya rasa sesuai untuk segadarnya maklumat asal kita. Sila yang bahagia tuan. Baik. Okey, terima kasih tuan yang bertanya. Soalan yang baik berkenaan dengan di mana yang perlu beri keutamaan. Zakat, wakaf, sedekah, hibah dan sebagainya. Saya sebutkan tadi, soalan ini penting sebenarnya. Bila kita nak salurkan duit kita ataupun kewangan kita, sebenarnya pastinya kita nak cari tempat yang paling terbaik dan juga strategik. Kalau menjurus kepada hukum, zakat itu hukum dia dah wajib. Tak dapat tidak, cukup syarat, mesti kena bayar. Mesti bayar kepada Maib. Cuma berdasarkan pada statistik, untuk saya boleh kongsikan sedikit, luas sikit soalan tu, masih lagi ramai yang belum faham dan juga tak bayar zakat kepada saluran yang tepat, ataupun tak bayar zakat yang wajib tersebut. Zakat fitrah, yes, mereka bayar. Tetapi sebagai contoh, zakat emas. Okey, mungkin ramai yang berpandangan, emas kami pakai Ustaz, kami tak perlu bayar zakat, nanti dulu, semak dulu. Okey, zakat walaupun perak tak wajib lagi pendapatan, zakat simpanan contoh, ASB tuan-tuan, yang keluar kalau sekiranya ada yang saya tak ada di sini, yang keluar ASB sebagai contoh. Perniagaan sebagai contoh, yang buat online dan sebagainya, zakat perlu diselesaikan tuan-tuan. Hukum dia wajib. Dia bukan dari sudut keutamaan, dia kewajipan, kena selesaikan dulu. Yang kedua, para ulama menyebutkan ialah wakaf. Sebab apa wakaf? Sekali lagi, instrumen ini instrumen yang wajib dikekalkan dan manfaat itu berterusan walaupun RM1. Tuan-tuan bagi RM1 pada Wakaf Perak Ar-Rizwan, nilai RM1 tersebut tidak akan jatuh dan tak boleh jatuh. Kalau sekiranya turun, wajib pentadbir zakat tersebut menggantikan perkara tersebut. Sebenarnya itu bezanya dengan sedekah. Sebab sedekah kita bagi secara one off, manfaatnya pada ketika itu, tak salah. Kan memang ada hadis Nabi sebut afsyus salam wa atimut ta'am, bagi orang makan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks itu, kita nak mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada itu, wakaf saluran. Dan di Malaysia dah ada wakaf tunai tersebut, ia lebih mudah. RM100 yang tuan-tuan bagi kepada majlis, 100 itu akan kekal sehingga bila? Sehingga kiamat. Walaupun kita telah meninggal dunia, walaupun mungkin tak nampak secara menjurusnya RM100 tersebut, tetapi di sisi Allah Ta'ala pasti benda itu ada. Kalau tanah tersebut wajib untuk kekal dan seterusnya dilestarikan. Bagaimana dilestarikan, itu ada kaedah yang panjang untuk pembincangan. Tapi nak sebut antara lain yang beri contoh tadi, tanah yang diwakafkan tahun 1989, 1901 sehingga hari ini diusahakan untuk dimajukan selagi mana orang mendapat manfaat daripada tanah tersebut, sehingga kiamat kita akan dapat pahala. Ini benda yang penting untuk kita faham. Jadi ikut berdasarkan keutamaan dan juga keperluan. Jadi kalau contohnya memang orang ketuk pintu kereta kita, dia minta makanan sebagai contoh, kita bagi ketika itu, ia pahalanya besar. Tetapi dalam konteks itu, cuma kalau kita lihat lebih menjurus sebagai contoh, masjid memang nak ada pembinaan dan sebagainya, kita salurkan selagi mana ada masjid tersebut.
adanya kita sebutkan bahagian kita. Jadi dia fleksibel berdasarkan kepada keperluan umat pada waktu tersebut. Wallahu a'lam. Saya jawab ringkas. Saya mohon maaf kalau sedikit tak menjawab soalan tuan. Okey, ada soalan lain? Sila tuan. Boleh. Okey, saya masa sikit lagi. Boleh. Soalan kita bincang. Okey, ada para asatizah daripada Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan lah berkaitan dengan wakaf. Baik. Mana tadi saya dengar wakaf ada tiga bahagian lah. Baik. Yang mana satu kita bagi untuk adik, yang kedua untuk ahli keluarga, Ya. dan ketiga itu untuk bajikan. Ya. Dan boleh tak kita kalau nak mewakafkan harta kita itu, kita letakkan syarat. Contohnya kita ada harta, kita kata harta tu hotel lah kan, kita ada hotel, kita nak bagi hotel tu untuk diwakafkan. Tapi dalam masa yang sama kita nak letakkan contoh profit daripada 20% tu bagi kepada ahli keluarga kita. Dan bagi itu boleh digunakan untuk kita kewajiban dan sebagainya. Boleh tak macam tu? Saya. Itu soalan Ustaz. Okey, masya-Allah. Terima kasih atas soalan itu. Juga soalan yang menarik. Seperti mana saya sebutkan di awal tadi, tuan-tuan. Instrumen wakaf ni instrumen yang dinamik. Lebih banyak kita kaji, sebenarnya lebih banyak rahsia-rahsia daripada keberkatan Allah Taala pada harta wakaf tersebut. Kalau kita lihat wakaf dari sudut semata-mata tanah kubur, sehingga orang Melayu faham tanah wakaf mesti kubur, dia terhenti di situ. Bukan maksud saya tak ada pahala. Tak betul. Sehingga dalam mentaliti kita, tanah wakaf. Nak gimana tanah wakaf? Orang faham, tanah kubur. Jadi sebenarnya tidak. Cantik soalan daripada yang bagi tuan tadi. Kalau contohnya kita nak wakafkan hotel, kita ada hotel sebagai contoh. Kita nak wakafkan hotel tersebut, tapi dari sudut hotel itu diwakafkan, cuma keuntungan daripada hotel tersebut nak disalurkan kepada anak beranak kita sebagai contoh, ataupun nak berikan secara spesifik kepada masjid tertentu. Ini juga disebutkan juga di perbincangan berkenaan dengan kita mengkhususkan wakaf tersebut daripada manfaatnya disalurkan di mana. Sebagai contoh, kami di PST menguruskan tanah wakaf yang secara irsal. Kalau ada para sejarah yang maklum, wakaf daripada kerajaan negeri sendiri mewakafkan tanah tersebut. Tapi manfaat daripada wakaf tersebut diberikan kepada siapa? Kepada masjid-masjid dalam negeri Perak. Itu sebagai contoh. Jadi kalau sekiranya kita nak wakafkan satu aset dan keuntungan daripada wakaf tersebut diberikan kepada anak beranak kita, sebenarnya boleh. Kerana dalam kaedah, orang yang mewakafkan tersebut, dia menentukan ke mana pergi wakafnya. Dalam kaedah, kalau diwakafkan masjid, wajib untuk masjid itu didirikan. Kalau dari sudut manfaat itu disalurkan kepada rumah anak yatim, mesti diberikan kepada anak yatim. Sebenarnya boleh. Cuma dalam konteks semasa, perkara ini dari sudut governance lah, bagaimana menguruskan perkara tersebut. Sebab lain negeri, lain kaedah dia, termasuk juga dari sudut pemakaian undang-undang. Kerana perkara ini kita sebutkan agak teknikal. Cuma kita lihat dari sudut asasnya hukum, perkara tersebut boleh diberikan. Sebab kena beza tuan-tuan. Wakaf itu ialah contohnya hotel itu. Manfaat itu bukan lagi wakaf. Manfaat itu bukan lagi wakaf. Contohlah tuan-tuan Google tengok Yayasan Wakaf Malaysia bagi bantuan kepada orang banjir. Takkan wakaf beras. Tak, itu manfaat daripada wakaf. Okey, kita laporkan sebagai contoh dapat keuntungan. Keuntungan itu ialah manfaat daripada wakaf. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai contoh di Menara Wakaf tadi. Selepas habis tempoh pajakan, manfaat daripada sewaan itu disalurkan terus kepada Majlis Agama Islam Barat Persekutuan. Terpulang majlis nak buat untuk apa? Sekali lagi untuk masjid, masjid lah. Ma'atafi lah. Kalau hospital, hospital lah. Jadi saya jawab secara umum sebenarnya boleh, tetapi perlu diurus takdir berdasarkan kepada keperluan dan juga undang-undang yang terpakai berdasarkan kepada semasa. Okey? Dan wakaf, hak orang yang mewakaf itu dia boleh tentukan ke mana yang dia nak pergi sebenarnya. Cuma dalam konteks kita di negeri Perak, keutamaan untuk wakaf secara umum itu adalah menjadi tumpuan, sebab mudah untuk diuruskan. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan tadi. Ada lagi yang lain ke? Kenaan dengan harta pusaka kalau ada? Okey, yang terakhir. Ada tuan, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Berkenaan dengan adakah kita berwakaf, kita dapat pengecualian dari sudut cukai. Ini juga menjadi satu usaha kita di peringkat di negeri Perak sedang mengusahakan untuk dapatkan pengecualian tersebut. Umumnya zakat memang mendapat pengecualian. Wakaf setakat ini kita belum dapat. Kecuali saya rasa saya perlu maklumkan kepada tuan-tuan, kalau sekiranya di Yayasan Wakaf Malaysia mereka boleh. Jadi sudah kita sebutkan sekali lagi di unsur-unsur pentadbiran.
Jadi di negeri setakat ini masih lagi belum dapat pengecualian tersebut untuk cukai. Kalau sekiranya zakat, ya, kita tak nafikan. InsyaAllah dalam keadaan yang kita sebutkan sekarang, kita sedang usahakan untuk dapat pengecualian tersebut kerana itu memberi satu manfaat yang besar kepada kita katakan individu yang membuat potongan cukai dan dapat manfaat di situ. Kita sedang usahakan untuk perkara tersebut. Kalau dapat memang satu benda yang baiklah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Okey, saya rasa kalau sekiranya tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ringkasnya PDRM Negeri Perak, khususnya kepada yang berbahagia Datuk, atas kita sebutkan kesediaan untuk menerima sebenarnya majlis kita yang sebenarnya majlis yang terbesar yang bagi Datuk, yang kita setakat ni majlis yang terbesar sebenarnya kita pengurusi wakaf 365 ni, dan insyaAllah perkara ini kita sama-sama doakan kami sebagai pentadbir, sebagai contoh, diberikan kemudahan untuk membuat disebutkan collection wakaf dan menguruskan wakaf ini ke saluran yang paling strategik. Dan kita berharap sampai satu masa esok wakaf ini menjadi satu yang kita sebutkan menjadi saluran yang ketiga untuk ekonomi umat, sehingga kita dapat menyangka bahawa nanti satu peringkat kita dah ada satu tempat-tempat yang strategik yang kita tak perlu keluarkan dana yang besar kerana telah ditaja oleh wakaf, dan pahala tersebut sampai kepada kita sebutkan ke akhirat kelak. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan kerjasama pada petang ini. Sekali lagi saya iklankan di belakang sana ada kita sebutkan pegawai-pegawai yang akan bantu tuan-tuan yang nak register ataupun nak berwakaf secara terus pada hari ini. Kalau sekiranya tuan-tuan berwakaf atas RM50 dan buat potongan bulanan yang bermula kita sebutkan pada hujung bulan ini, RM50 yang register hari ini, kita ada hadiah istimewa yang nak diberikan pada tuan-tuan. Sebagai galakanlah, walaupun tak setimpal dengan apa yang tuan-tuan wakafkan itu, cuma kita letakkan kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di atas perkongsian.